Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikrat Afifi bin Muhammad Syahimi, 052231. Saya dan Amirul Haikal bin Muhammad Hanafi akan membentangkan atau kami akan menerangkan tentang tajuk kami, iaitu Politik Ayyubiyah. Right. Pengenalan Politik Ayyubiyah ialah seperti kita ketahui, dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah, atau kita lebih kenali sebagai Al-Ayyubiyun. Mereka adalah sebuah dinasti Muslim Sunni yang berbangsa Kurdi. Kurdi adalah sebuah kelompok bangsa etnis Timur Tengah yang sebahagian besar mereka menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenali sebagai Kurdistan. Kurdistan dia meliputi bahagian yang berdekatan dengan Iran, Iraq, Syria, Turki. Orang Kurdi adalah orang-orang Iran dan mereka berbahasa dalam bahasa Kurdi, iaitu mereka merupakan seorang anggota bahasa Iran dari bahagian Indo-Eropah. Sekarang seperti etnis Kurdi, dia banyak menyebar di banyak negara, antaranya adalah Mesir, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Palestin, Arab Saudi, Sudan, Suria, Tunisia, Turki dan Yaman. Masalah Kurdi adalah mereka adalah suku bangsa tanpa negara. Maksudnya mereka, kalau kata bahasa sekarang adalah mereka seperti macam mana, orang yang tidak mempunyai negara, ataupun mereka hanya import mereka hanya pindah randah lah, bahasa moden dia. Mereka tidak memiliki wilayah berdaulat. Maksudnya wilayah mereka disebut sebagai Kurdistan, tetapi bukanlah sebuah negara rasmi ataupun yang diakui dunia. Maksudnya wilayah Kurdi ini dia bukan wilayah yang macam negara kita, iaitu Malaysia, seperti Amerika, Rusia yang kata dah merdeka dan diakui dunia. Mereka tak, mereka tidak diakui dan mereka dianggap bukan negara pun. Walaupun Kurdi sekarang tidak diakui dunia, tapi mereka pernah mengalami orang kata masa emas mereka. Tercatat beberapa dinasti berbangsa Kurdi yang sempat mendirikan kekuasaan pemerintahan sendiri, dan antaranya adalah Al-Barzukani, iaitu pada 348 hingga 406 Hijrah, iaitu kemudian Abu Ali 380 hingga 489 Hijrah, serta yang paling orang kata terkenal iaitu dinasti Ayyubiyah, iaitu 564 hingga 648 Hijrah. Untuk dinasti Al-Barzukani, mereka tak ada catatan yang cukup untuk menjelaskan kata kekuasaan mereka. Sementara itu, kekuasaan Abu Ali merupakan salah satu daripada penguasa dinasti Gurid yang memulai Islam Sunni setelah sebelumnya menganut ajaran Buddhism, iaitu ajaran dekat China sekarang lah. Mereka telah memulai Islam setelah ditakluk oleh dinasti Ghaznawi, iaitu pada 1011 Masihi. Kekuasaan mereka itu diakui oleh Khalifah Abbasiyah, iaitu Harun al-Rashid, pada pertengahan abad ke-12. Gurid telah terikat dengan dinasti Ghaznawi dan sejuk selama sekitar, orang kata dalam sekitar 150 tahun. Ketika itu, wilayah mereka mencakup meliputi Khorasan di barat dan mencapai di India. Sampai di India utara sejauh Bengal di timur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah sambung kepada sistem pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Jadi pada dasarnya atau pada asalnya, sistem pemerintahan dinasti Ayyubiyah ni sama seperti mana yang dilaksanakan suatu pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kita tengok seperti mana adanya jabatan dokumentari ataupun dalam bahasa Arabnya dikenali sebagai Dewan Al-Insya', yang mana Dewan Al-Insya' ni berfokuskan kepada urusan surat menyurat dan juga urusan dokumen-dokumen rasmi yang jadi waktu zaman tersebut lah. Jadi kita tengok selain itu ada juga jabatan pembendaharaan yang dikhususkan untuk menguruskan kewangan negara, dan ada juga jabatan khusus yang mana
tugaskan untuk menyimpan dan ataupun memelihara catatan dan dokumen-dokumen ketenteraan. Jadi secara ringkasnya, kawalan pemerintahan dinasti Ayyubiyah ni dipegang oleh khalifah tu sendiri. Jadi manakala untuk urusan kaitan dengan orang awam ni dikelolai ataupun diatasi oleh wazir ataupun menteri. Jadi untuk masalah undang-undang yang ada waktu zaman dinasti Abbasiyah ni, dinasti Ayyubiyah ni diurus oleh hakim ataupun qadi, dan untuk bahagian ketenteraan diurus oleh amir. Okey, jadi sepanjang pemerintahan zaman dinasti Ayyubiyah ni, antara perubahan yang menonjol pada waktu ketika itu adalah dengan munculnya Jabatan Wakil Sultan. Jadi tercetusnya idea untuk mewujudkan Jabatan Wakil Sultan ni adalah waktu ketika mana Sultan Salahuddin tu terpaksa untuk keluar negeri untuk menjalani perang salib. Jadi atas akibat keluarnya Sultan ke luar negeri, jadi Sultan memerlukan 2 wakil untuk menguruskan kestabilan negara pada waktu itu. Jadi oleh sebab itu muncullah jabatan baru hasil daripada peristiwa ni. Okay, jadi seperti yang telah sedia maklum, pengasas kepada dinasti Ayyubiyah ni adalah Sultan Salahuddin. Jadi untuk pemerintahan, Sultan Salahuddin telah membahagikan pentadbiran negara kepada beberapa daerah, yang mana setiap daerah ni dia ada hak untuk menguruskan pendapatan di daerah masing-masing, seperti Mesir, Syam dan juga Iraq. Jadi dalam urusan pentadbiran, Sultan Salahuddin telah memberi kebebasan dan dalam pelaksanaan pentadbiran ke setiap gubernur yang menurut beliau mempunyai potensi dan juga persesuaian untuk diangkat menjadi gubernur. Jadi ringkasnya, beban kekuasaan bukanlah atas bahu Sultan Salahuddin 100%. Jadi oleh sebab itu, dengan kebijaksanaan Sultan, beliau melantik anak, saudara dan juga adik-beradik beliau sendiri sebagai pengganti, di samping sebagai pentadbir dan penguasa di wilayah-wilayah yang berada di bawah dinasti Ayyubiyah. Jadi pertimbangan rasional yang ada pada Sultan Salahuddin tu sangat tinggi. Bahkan Sultan Salahuddin pernah memecat putranya sendiri ataupun anaknya sendiri, iaitu Al-Malik, yang memegang jawatan sebagai gubernur Aleppo pada waktu itu, dan diganti dengan saudaranya Al-Adil. Jadi ini menunjukkan bahawa Sultan Salahuddin ni dah mementingkan kepentingan negara berbanding perkara lain. Kemudian kat sini kita tengok bahawa Sultan Salahuddin ni kebijaksanaan dalam politik yang ni bertemakan keadilan dan kerendahan hati, sehingga mana pangkat yang ada pada waktu itu, iaitu Sultan itu sendiri, tidak menjadikan Sultan Salahuddin ni seorang yang angkuh dan juga sombong, di samping beliau tidak menyinggung perasaan siapa. Jadi pemikiran politik yang dibawa oleh Sultan Salahuddin ni diikuti oleh ramai penguasa lain. Walau bagaimanapun, prinsip kepimpinan yang berasaskan kecekapan dan juga keadilan yang telah lama digunakan pakai waktu zaman tu tak menyokong sistem yang diketengahkan oleh Sultan Salahuddin ni, iaitu sistem pergantian secara turun-temurun, hingga menyebabkan pada waktu itu berlakunya tipu daya dan juga konflik dalam kalangan pembesar dan orang-orang istana. Jadi seterusnya untuk situasi politik, kita tengok setelah menangnya Sultan Salahuddin dalam perang salib, ianya membuktikan bahawa Sultan Salahuddin ni layak sebagai pengganti ayah saudaranya, iaitu Syirkuh, sebagai penguasa Mesir. Jadi pendekatan politik pertama yang dilakukan oleh Salahuddin adalah dengan mempertahankan institusi-institusi ilmu yang ada pada zaman dinasti Fatimiyah. Jadi dalam usaha Sultan Salahuddin itu mempertahankan institusi-institusi ilmu ni, Sultan Salahuddin telah membawa perubahan terhadap aliran keagamaan, iaitu daripada aliran Syiah kepada aliran Sunni ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kejatuhan dinasti Fatimiyah ni secara automatik telah menyebabkan terhentinya fungsi madrasah sebagai penyebaran fahaman Syiah. Jadi Sultan Salahuddin ni, untuk menguatkan lagi politiknya, Sultan Salahuddin telah menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai institusi madrasah agama yang mengajarkan ataupun menyebarkan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Di samping Sultan Salahuddin juga mendirikan beberapa sekolah ataupun zawiyah lain untuk lebih memberi perhatian kepada perkembangan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, jadi seterusnya, seperti yang telah sedia maklum, bahawa kesultanan ataupun kekuasaan yang didirikan oleh Sultan Salahuddin ni menjangkau daripada wilayah Tigris
sampai ke wilayah Nil. Jadi oleh sebab itu wilayah tersebut telah diagih-agihkan ataupun dipecah-pecahkan kepada waris dan kerabat Sultan Salahuddin itu sendiri. Namun kecerdikan dan kebijaksanaan serta kepandaian Sultan Salahuddin ni tidak diwariskan kepada anak-anak ataupun kerabat-kerabat beliau. Jadi pada mulanya Al-Malik Al-Afdal bergantikan tahta ayahnya, yakni tahta Sultan Salahuddin di Damaskus, Al-Aziz di Kairo, Az-Zahir di Aleppo, dan Al-Adil yakni saudara bongsu kepada Sultan Salahuddin di Kerak dan Syubak. Namun pada tahun 1196 Masihi terjadinya perselisihan antara anak-anak Salahuddin. Jadi Al-Adil ni dia telah mengambil manfaat daripada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut untuk dia menguasai kedaulatan Mesir, kedaulatan Mesir dan sebahagian besar Suria pada waktu itu. Jadi akhirnya Al-Adil ni berjaya dan berhasil untuk menguasai beberapa daerah sehingga Al-Adil ni menjadi salah satu penguasa tunggal untuk Mesir dan sebahagian besar Suria. Al-Adil ataupun yang digelar sebagai Saifuddin, beliau mengutamakan sistem politik perdamaian dan memajukan perdagangan dengan tanah jajahan Perancis. Jadi seterusnya pada tahun 1200 Masihi, Al-Adil ni telah melantik anaknya iaitu Al-Kamil sebagai gubernur Mesopotamia. Jadi seterusnya seperti mana yang telah sedia maklum bahawa kesultanan ataupun kekuasaan yang didirikan oleh Sultan Salahuddin ni menjangkau daripada wilayah Tigris sampai ke wilayah Nil. Jadi oleh sebab itu wilayah tersebut telah diagih-agihkan ataupun dipecah-pecahkan kepada waris dan kerabat Sultan Salahuddin itu sendiri. Namun kecerdikan dan kebijaksanaan serta kepandaian Sultan Salahuddin ni tidak diwariskan kepada anak-anak ataupun kerabat-kerabat beliau. Jadi pada mulanya Al-Malik Al-Afdal bergantikan tahta ayahnya, yakni tahta Sultan Salahuddin di Damaskus, Al-Aziz di Kairo, Az-Zahir di Aleppo, dan Al-Adil yakni saudara bongsu kepada Sultan Salahuddin di Kerak dan Syubak. Namun pada tahun 1196 Masihi terjadinya perselisihan antara anak-anak Salahuddin. Jadi Al-Adil ni dia telah mengambil manfaat daripada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut untuk dia menguasai kedaulatan Mesir, kedaulatan Mesir dan sebahagian besar Suria pada waktu itu. Jadi akhirnya Al-Adil ni berjaya dan berhasil untuk menguasai beberapa daerah sehingga Al-Adil ni menjadi salah satu penguasa tunggal untuk Mesir dan sebahagian besar Suria. Al-Adil ataupun yang digelar sebagai Saifuddin, beliau mengutamakan sistem politik perdamaian dan memajukan perdagangan dengan tanah jajahan Perancis. Jadi seterusnya pada tahun 1200 Masihi, Al-Adil ni telah melantik anaknya iaitu Al-Kamil sebagai gubernur Mesopotamia. Kita tengok pada zaman dinasti Ayyubiyah ni lah zaman ketika mana kaum ataupun orang Franka ni mencapai penyatuan sebagai penguasa atau pentadbir tempatan di kawasan Mediterranean Timur. Jadi perjanjian pertama antara orang Franka dengan orang-orang dinasti Ayyubiyah ni terjadi waktu zaman tampuk pemerintahan Al-Kamil itu sendiri, yang merupakan anak kepada Al-Adil. Jadi Al-Kamil ni banyak juga menerima ufti yang merupakan tanda kehormatan daripada Suria. Di langkah pertama yang diambil oleh Al-Kamil ni adalah dengan membersihkan wilayah ataupun kawasannya daripada tentera salib yang berjaya menerobos di Dimyat suatu sedetik sebelum kewafatan ayahnya, yakni Al-Adil. Jadi setelah hampir 2 tahun berselisih dan bertembung, Al-Kamil berjaya memaksa orang Franka untuk meninggalkan Dimyat. Jadi walau bagaimanapun pada tahun 1229 Masihi telah terjadinya satu perjanjian yang menipu, yang mana perjanjian ni telah menyebabkan Baitul Maqdis dan juga beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Akka telah rasmi diserahkan kepada Frederick yang merupakan Raja Rom pada waktu itu. Jadi perkara ini merupakan satu perjanjian yang sangat hebat, perjanjian yang sangat dahsyat
antara orang Islam dan juga orang Kristian berikutan dengan tujuan daripada perjanjian ni adalah dengan jaminan bahawa Frederick ataupun Raja Rom tu memberikan bantuan kepada Al-Kamil untuk berhadapan dengan musuh. Jadi yang mana kebanyakan musuh ni merupakan daripada keluarga Ayyubiyah itu sendiri. Jadi seterusnya antara situasi politik yang terjadi juga pada waktu zaman pemerintahan Ayyubiyah ni adalah pada tahun 1416 Masihi, yang mana penguasa ataupun pentadbir Ayyubiyah pada waktu itu adalah As-Salih Ismail. Jadi As-Salih Ismail ni telah menyerahkan istana di Galilea dan juga Lebanon Selatan, yang merupakan salah satu daripada hasil taklukan Sultan Salahuddin kepada kaum Franka. Jadi As-Salih Ismail ni berinisiatif untuk menyerahkan hasil taklukan Sultan Salahuddin ni adalah supaya beliau berjaya mendapatkan bantuan daripada orang Franka ni untuk melawan anak saudaranya sendiri, iaitu As-Salih Ayyub. Jadi selain daripada itu, situasi lain juga adalah para penguasa Ayyubiyah pada waktu itu berusaha keras untuk membina hubungan komersial dengan negara-negara maritim Itali untuk mendapatkan wang dan perdamaian, di samping para penguasa Ayyubiyah ni memperoleh kekayaan yang berlimpah dari pelabuhan yang terdapat di kawasan Mediterranean Timur seperti Jaffa, Akri dan juga Tirus. Jadi para penguasa Ayyubiyah ni mereka beranggapan bahawa setiap gangguan serius terhadap kedamaian di kawasan Mediterranean Timur ni dapat memprovokasi bangsa-bangsa Eropah untuk kembali untuk melancarkan perang salib. Jadi oleh sebab itulah para penguasa Ayyubiyah ni lebih memilih untuk berdamai dengan orang-orang Franka. Jadi rasa itu je. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan, dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang berdiri setelah keruntuhan dinasti Fatimahiyah yang tak mampu menghalang kekuatan serangan tentera salib waktu itu. Dinasti Ayyubiyah dia berdiri pada tahun 1169 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dulunya adalah seorang panglima Perang Nuruddin. Dinasti Ayyubiyah dia berkembang menjadi dinasti yang sangat besar dan kuat di bawah pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dia menjulang reputasi dia ketika dia berhasil melawan tentera salib dan berhasil dia membebaskan Jerusalem atau dikenali sekarang sebagai Israel. Salahuddin Ayyubi dengan sekuat tenaga dia dengan pasukan melawan tentera salib hingga kaum muslim menguasai bandar Israel. Selain dia mempertahankan dan meluaskan kekuasaan beliau, Salahuddin Ayyubi dia mendirikan pendidikan untuk generasi penerus yang mana lebih menekankan nilai-nilai agama Islam yang apa yang kita diajar sekarang lah. Oleh itu nak dikatakan bahawa besar pengorbanan seperti Salahuddin Al-Ayyubi kan. Kalau kita lihat sekarang Israel telah menguasai hampir keseluruhan dunia di dunia ni. Bagaimana pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah, Al-Azhar dijadikan sebagai tempat pendidikan dan juga sebagai wadah politik, dan dia mempertahankan ajaran Sunni. Hal ini dilakukan sebagai setelah runtuh dinasti Fatimahiyah. Setelah itu khalifah sebelah dia banyak mendirikan perguruan-perguruan tinggi yang makin besar, macam universiti sekarang lah. Hubungan politik dengan pendidikan terjadi pada saat itu tidak membuat pendidikan. Dia maksudnya politik bila bercampur dengan pendidikan, ataupun orang banyak nak mengambil untung harta semata, maka pendidikan, nilai-nilai pendidikan yang kita nak malah tak dapat. Orang kata makin menurun lah senang cerita, tak dapat pun nilai itu. Banyak ulama-ulama yang datang dari pelbagai penjuru negara dengan mengajar ilmu-ilmu pada generasi penerus, dan untuk bagi menambah khazanah keilmuan dan melahirkan para ilmuwan pada saat itu, dan serta dibuktikan dengan banyaknya terbina madrasah-madrasah dan pembangunan di pelbagai bidang, bukan sekadar bidang agama, tapi di bidang-bidang seperti medik, lepas tu astronomi dan lain-lain macam-macam lagi. Berakhirnya dinasti Ayyubiyah setelah khalifah terakhir terbunuh kerana adanya konflik antara Turan Shah dengan Mamluk Bahar. Sekian dari kami. Mungkin terdapat banyak kekurangan dari kami, dan kami memohon beribu ampun dan memohon tunjuk ajar agar kami jadi yang lebih baik. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.